Islam mengharamkan kita ni salat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alal qubur wala tusallu ilaiha. Jangan kamu salat menghadap kubur, katakan. Jangan kamu duduk di atas kubur, kata Nabi, dan jangan kamu salat menghadap kubur. Kubur depan ni kita salat sungguh-sungguh. Kita bukan sembah kubur. Kita nak salat Zuhur, katakan kan. Tapi kita salat depan kubur, nanti orang tengok. Tambah pula kita tu jenis ada pengaruh dalam masyarakat. Macam Ustaz Amin kita, dia ustaz. Dia ustaz. Jadi biasanya orang Melayu ni tang ustaz. Ustaz buat apa jadi dalil lah. Betul tak? Ustaz buat apa jadi dalil bagi orang Melayu? Takkan tak boleh kot saya nampak ustaz tu buat. Kan? Sedangkan ustaz ni manusia juga. Kadang-kadang dia jahil bertingkat-tingkat juga. Bukan Amil lah saya. Jadi bila satu orang salat menghadap kubur, dia menghadap kubur, masyarakat akan tengok. Dia kata, ish, rupanya boleh solat menghadap kubur ni. Mesti kubur ni dahsyat ni. Maka syaitan dia akan masuk. Syaitan dia akan masuk untuk menggoda akidah Muslim. Maka dia pun salat dengan dia percaya ada kelebihan pada kubur tu. Kita kadang-kadang kita salat tu biasa je lah kan. Kita salat tak ada tempat lain, kita salat. Kita salat kat situ. Orang tengok, ini mesti ada sesuatu ni. Serupa macam zaman Umar pun. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana munculnya golongan-golongan yang jahil di zaman dia. Zaman pemerintahan Umar ni ada orang yang mula salat di bawah pokok Ar-Ridwan. Syajaratul Ridwan. Solat bawah pokok tak salah. Solat atas pokok kalau boleh pun tak salah kan. Kalau boleh lah solat atas pokok kan. Tak salah. Solat kat mana-mana pun boleh. Kerana al-ard, bumi ni Allah Ta'ala jadikan sebagai masjid untuk orang mukmin. Selagi mana tempat tu bersih, kita boleh solat. Walaupun dia bukan masjid, boleh solat. Tapi Umar zaman dia, orang salat di bawah tu kerana menganggap ada fadilat bawah pokok tu. Kerana bawah pokok tu pernah berlaku satu perjanjian yang disebut dalam Quran, perjanjian Ar-Ridwan. Maka ramai-ramai solat bawah tu. Sedangkan tidak ada hadis yang menunjukkan ada kelebihan tertentu solat bawah pokok tu. Bila masuk zaman Umar, Umar perintahkan supaya pokok itu ditebang. Kerana nak menjaga disiplin dalam Islam. Sesuatu perkara yang nak dilakukan perlu ada panduan. Kerana benda ni benda ghaib. Mesti ada panduan, mesti ada contoh daripada Nabi SAW. Akidah Islam berdiri di atas dalil. Sesiapa yang nak mendakwa sesuatu di dalam Islam yang bersifat akidah, mesti bawa dalil. Man idda'a syai'an fa'alaihi bid-dalil. Sesiapa yang mendakwa sesuatu, dia mesti bawa dalil. Kerana akidah ini benda yang tidak boleh dicapai oleh akal. Sebab itu dalam akidah kita tadi, bila kita nak masuk Islam, Islam suruh rangkap pertama dalam syahadah itu mengakui tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian datang rangkap yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Maknanya bila nak beragama, bila nak membuat sesuatu dalam agama ini, mesti melalui contoh yang ditunjukkan oleh Nabi. Sebab ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, Nabi ni di antara sifat dia, sifat Nabi ni fatanah. Sifat Nabi ni dia bijaksana. Tapi masalah, macam mana Nabi nak jadi bijaksana? Sebab ada benda yang kadang-kadang Nabi tak tahu pun. Contohnya macam Nabi tak tahu menulis. Nabi tak boleh baca. Berdasarkan pendapat majoriti ulama ahli sunnah, Nabi tak boleh baca.
Dan Nabi tak boleh menulis. Maknanya kita yang boleh menulis ni lagi pandai daripada Nabi lah. Mana fatanah? Saya katakan, Nabi tu bersifat bijaksana tu dalam urusan agama. Dalam urusan selain daripada tu mungkin kita bijaksana lebih lagi, kerana itu urusan dunia. Bahkan hadis riwayat Muslim mengisyaratkan jelas, ketika mana Nabi turun dekat Madinah, Nabi tengok orang-orang Madinah tengah melakukan pendebungaan. Dia ambil pokok jantan tamar, dia tepuk dekat pokok betina supaya berlaku pendebungaan dengan baik. Nabi datang ke Madinah, Nabi kata jangan buat. Sehinggalah musim tu tamar tak elok. Ramai-ramai datang jumpa Nabi. Mereka ingat larangan itu larangan bersifat hukum. Tengok musim tu tamar tak bagus kan. Nabi kata, laqad zanantu zannan fala tu'akhidhuni bidhann. Aku sangka je, jangan kamu salahkan aku dengan sangkaan. Kerana orang Madinah mungkin lebih pakar daripada Nabi dari sudut tanaman, kerana mereka adalah petani. Maka kita mungkin dalam isu dunia, Nabi tak boleh cakap bahasa Inggeris. Kita berterabur cakap English kan? Bukan berterabur, berbuih-buih. Hebat. Orang English pun pening dengan kita cakap. Orang Nabi tak pernah belajar akaun. Tapi dari sudut agama itu mesti diambil daripada Nabi, kerana fatanah itu adalah fatanah fid din. Kebijaksanaan dalam dakwah, kebijaksanaan dalam akidah, kebijaksanaan dalam hukum. Kerana Nabi turun di atas muka dunia ni bukan nak ajar kita cara selain daripada agama. Dia ajar kita agama. Maka bila nak beragama, mesti ikut contoh daripada Nabi. Maka Islam haramkan. Yang kedua tadi, salat menghadap kubur. Sebahagian ulama seperti yang disebut oleh Ibnul Qayyim, dia kata, sebahagian ulama kata tak boleh menghadap kubur kerana mayat dalam tu. Ada sebahagian dia kata kerana ada mayat dalam tu, mayat tu najis, jadi tak boleh. Tapi majoriti kata tak. Dilarang bukan kerana najis, kerana mayat manusia mana ada najis. Dilarang itu saddan li dhari'ati syirik, kerana nak menutup jalan-jalan syirik.